Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar program CJ lanjutan, program CJ pengajian lanjutan Masjid Negeri SLPM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kali kita dapat bertemu lagi kali ini dalam kuliah kita, program CJ pengajian masjid, untuk lanjutan, kelas lanjutan, dan kita mengikuti subjek aqidah dan juga tayyarat, aqidah dan tayyarat fikriyah al-mu'asarah, di mana tuan-tuan telah mengikuti subjek ini sejak daripada tahun 1 lagi, tahap 1 lagi, dan sekarang dah masuk tahap lanjutan. Maknanya tahap lanjutan ni dah tahap 4 dah, malah ada yang kumpulan yang betul-betul alumni daripada Masjid Negeri ini yang masih mengikuti kelas kita. Alhamdulillah, tahniah, sehingga dah 4, 5, 6 tahun, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apapun, alhamdulillah, tahniah ya kepada kita semua yang telah secara istiqamahnya mengikuti kelas pengajian SPM ini ataupun lanjutan ini, untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan, menjadikan budaya ilmu, dan seterusnya kita dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, iaitu bermaksud Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan juga Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Jadi insya-Allah dengan mempunyai ilmu pengetahuan, istiqamah menuntut ilmu, maka darjat kita meningkat, darjat pengetahuan kita meningkat, darjat kehidupan kita meningkat, darjat kefahaman kita juga meningkat. Akhirnya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah, ya, bersama, termasuk dalam amal soleh, ya, orang-orang yang soleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita fokus kepada tajuk kita di dalam subjek tayyarat fikriyah al-mu'asarah ini, iaitu masih dalam tajuk isu bid'ah dan juga anti madhab, isu salafi dan wahabi. Ya, kita dah bahas secara boleh dikatakan juga agak panjang lebar dari segi takrifan dan juga pengenalan, kerana sebelum kita membahas isu itu lebih lanjut, setiap sesuatu isu itu kita kena faham betul-betul sumbernya, ya, dari mana kemunculan dia, ya, asal usulnya. Macam mana kita ingat kita belajar bab Syiah dulu, kita nak kena tahu asalnya dulu, daripada mula dibawa pahaman Syiah, ya, yang dibawa oleh seorang Yahudi, yang kita kaitkan dengan ideologi pahaman Yahudi ini dengan Al-Quran, ya, bagaimana perancangan Yahudi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara mempunyai agenda mereka, yang dibawa oleh Ibnu Saba, seorang Yahudi. Bagaimana provokasi propaganda yang dibawa oleh Ibnu Saba, yang seorang Yahudi yang dikatakan oleh ulama bahawa beliau seorang yang munafik, nak merosakkan Islam dari dalam. Maka muncullah daripada propaganda, hasutan, provokasi Ibnu Saba ini, akhirnya keluarlah
pengikut-pengikut yang dikatakan Syiah, golongan pengikut Syiah, yang taksub, di mana dimainkan pemikiran umat Islam ketika itu supaya taksub kepada Ali, sehingga Saidina Ali, sehingga berlakunya pertumpahan darah, pergolakan dalam sejarah Islam. Begitu juga kita kata di dalam perkara Wahabi ni, ya, kita kena tahu asal usul di mananya munculnya kedua-dua pahaman ini, iaitu yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang yang telah yang dikatakan membawa seorang yang di dalam dakwahnya itu mengelak ataupun untuk membawa masyarakat, untuk menjauhkan masyarakat daripada kesyirikan. Ya, itu di antara kita lihat sekitar perbahasan di dalam fahaman Wahabi. Ya, jadi apabila kita tahu daripada sumber tokoh itu sendiri, figure itu sendiri, maka walaupun diperbahaskan secara telah diperbahaskan oleh para ulama, ya, kita tinggalkan. Maknanya kita meletakkan di atas, dulu saya dah sebut kaedah wasatiyah, kita tidak melampau sehingga kita jatuh kepada takfir ataupun tadlil, kepada kita mengkafirkan seseorang, menyesatkan seseorang. Tak kiralah sama ada, saya nak sebut sini, kita kena fair, kena adil lah, sama ada Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri ataupun Ibnu Taimiyah, yang kedua-dua ni merupakan tokoh yang disandarkan kepada pengikut-pengikut Wahabi ini, ataupun dikata Al-Wahabiyah. Bila disebut Wahabi ataupun Al-Wahabiyah ini disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut-pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bila kita nak sandarkan Muhammad bin Abdul Wahhab, kita kena tahu tokoh dulu, Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya kita faham apa dia. Jadi saya dah sebut tadi, apa yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahhab tadi diperbahaskan ulama ialah bagaimana beliau dalam kaedah beliau menentang kesyirikan. Ya, dalam keadaan inilah metod yang digunakan oleh beliau, sandaran daripada beliau, sumber-sumber beliau, manhaj beliau sendiri. Jadi kita, bagi seorang Muslim yang kita dah belajar akidah daripada awal, step by step, kita dah sebut di dalam kitab ni pun dulu, di tahun sudah kita dah belajar ada wasatiyahnya, dan kita takut jatuh kepada takfir, tadlil, termasuklah kita nak mengkafirkan pula Muhammad Abdul Wahhab pula. Jadi terbalik, walaupun perbahasan menyebut bahawa Muhammad Abdul Wahhab ni dan agak keras dalam mengkafirkan, dalam menentang kesyirikan ini, khurafat ini, sehingga mengkafirkan, masih kita masih letak dalam lingkungan akademik, di mana kita husnuzon. Ya, kita husnuzon supaya kita sendiri dapat mengimbangi, tidak pula kita menuduh para tokoh-tokoh tersebut, termasuklah Ibnu Taimiyah yang merupakan sandaran lagi satu daripada kumpulan ini, kerana Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan mengikut manhaj Ibnu Taimiyah dalam akidah. Jadi dua-dua ini, tokoh ini tidak dapat lari daripada yang dikatakan kepada golongan sekarang ni, kumpulan yang digelar sebagai Wahabi Salafi ataupun Salafi Wahabi, dua. Ini isu yang sebenarnya saya nak bagi tahu kat sini berbeza. Kumpulan yang ada sekarang, tak kiralah di negara kita ataupun di mana-mana negara yang Salafi Wahabi ini, ya, mereka ini golongan yang kemudian. Mereka sandar kepada tokoh ni, tokoh Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga Ibnu Taimiyah. Kita husnuzon terhadap Ibnu Taimiyah, kita tak menuduh, dan kita dah sebut itu pandangan daripada
ulama Syria iaitu Sa'id Ramadan Al-Buti sendiri tidak ketemu Ibnu Taimiyah, ya, masalah-masalah dalam lontaran terhadap tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi kita meraihkan, ya, kita tidak jatuh kepada takfir ataupun tadlil, ya, supaya kita masuk dalam golongan, dalam fikrah, dalam bab akidah ini kita ada wasatiyah, dalam tindakan kita ada wasatiyah di situ, kesederhanaan di situ, tidak mengkafirkan. Ya, kita nampak di sini berlaku pertembungan. Yang ni menuduh kamu mengkafirkan orang ni, yang ni pula kata kamu juga mengkafirkan. Kita tak mau. Ya, sebab apa? Kita ingat pesanan Rasulullah SAW, mafhumnya, siapa yang mengkafirkan seorang ataupun menuduh dia musuh Allah, dan jika ia tidak ia yang dituduh itu kafir, maka kafir itu kembali kepada diri kita, ya, kepada orang yang menuduh kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tak mau tuduh. Takut bila orang itu tidak kafir, kita pula jatuh kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ingat, ini hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya, kita berhati-hati. Di atas hadis ini, di atas disiplin ilmu ini, ya, kita tak nak masuk dalam polemik perbahasan mengkafirkan orang ni. Jadi setiap malah kalau kita kata, walaupun sebenarnya kedua-dua tokoh ini dalam perbahasan di Malaysia agak asing sebenarnya, bukan arus perdana, ya. Kalau kita tengok nanti kita akan jumpa bahawa pandangan-pandangan daripada pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sendiri, Dr. Abdul Syukur Hussein, beliau menyatakan bahawa pahaman Wahabi ni agak asing di Malaysia, bukan masuk dalam arus perdana kita iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itu kita sebut pahaman kita kurang terhadap pahaman Wahabi ni. Yang dibahas hanya dalam akademik dan kelas-kelas macam kita ni. So kita berhaklah untuk terus mengetahui sikit demi sedikit mendapat kefahaman ini. Ya, kita berhak sebab kita duduk dalam konteks ataupun ruang akademik kerana kita dah masuk kelas. Bagi orang-orang yang tak langsung tak ada pendedahan tu, jangan duk cakap, duk taklid, tak kira, ikut orang kumpulan belah ni, kawan ni sesat. Duduk belah ni, kawan ni sesat pula, kawan ni bid'ah. Tu jadi dua pihak. Dua-dua pihak saling mengkafirkan. Kita nak ngelak daripada mengkafirkan. Ni ajaran kita yang Islam sebenar, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita apa pun asas kita nak mengelak daripada terjebak dengan takfiri ataupun mengkafirkan, tadlil ataupun tabdi', membid'ahkan orang. Ya. Jadi itu matlamat kita mengaji supaya kita selamat, kita masih berada dalam landasan semula. Bila masuk dalam perbahasan akademik pun ilmiah, kita berada dalam landasan yang sebenar, landasan Islam. Ya, insya-Allah. Jadi sebab itu kita lihat, seterusnya kita tengok dalam muka surat 336 itu sebagai mukadimah tadi, ya. Mukadimah tadi, apapun kesimpulan daripada mukadimah tadi, jangan kita terjebak kepada takfir, mengkafirkan orang, tadlil, menyesatkan orang, siapa-siapalah tokoh mana-mana, termasuklah menyesatkan orang masyarakat Islam sekarang ni, tabdi', membid'ahkan orang. Tu semua kategori yang samalah, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. So kita nak mengelak daripada itu. Itu sebagai muqaddimah. Baik, kita tengok 336, ya, buku kita, diskusi isu akidah pemikiran semasa di Malaysia, ya, daripada Jakim, kitab Jakim, ya, yang bertajuk Kesilapan Wahabiyah. Kita sambung belajar di mana silapnya Wahabiyah ini, ya, golongan Wahabiyah. Wahabiyah disebut kepada golongan yang mengikut, macam kita Syafi'iyah mengikut mazhab Syafi'i, ini mengikut pahaman Wahabi, ya. Baik, walau bagaimanapun gerakan Wahabiyah tidak sunyi daripada kesalahan dan kesilapan, terutamanya dalam metod mereka berdakwah, mengajak manusia kembali kepada manhaj salaf yang sebenar. Okey. Mereka ini nak mengajak ikut manhaj salaf kerana kita tengok, sebab tu kita sambung lagi
nisbahkan kepada Wahabi, Salafi, Wahabi. Sebab apa? Dia mengaku salah, tapi cara dia disandarkan kepada pengikut-pengikut Wahabi. Tang situ masalah dia. Sebab manhaj salaf sama sekali berbeza dengan manhaj Wahabiyah, Al-Wahabiyah ni. Pahaman Wahabi ni. Cukup sebenarnya complicated ya. Saya sebut di sinilah. Sebab dia kita sendiri nak mengelak daripada takfir tadi kita sebut. Tokoh-tokoh ni mengkafirkan tokoh-tokoh dan juga manusia. Ya. Dalam masa yang sama, kumpulan pengikut-pengikut ini pula, ya, mereka ini pula mendakwa mereka berpegang kepada manhaj tersebut. Ya, dan manhaj tersebut disandarkan pula kepada salafi. Sedangkan salafi ini kita dah sebut tadi, makna salafi itu sendiri bermaksud yang terdahulu, iaitu salafus soleh. Sudah tentu yang terdahulu salafus soleh itu merujuk pada golongan ahli sunnah wal jamaah. So salafi adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita tak boleh pecahkan. Ini kita kata kekeliruan ini. Wujud kekeliruan. Kerana golongan ini sendiri, isu besarnya, mereka memecahkan salafi dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini masalah. Sebab itu dinisbahkan salafi ini, yang memecahkan ini, dinisbahkan pula kepada Wahabi. Untuk kenal sahaja. Ya, untuk kenal. Mereka memang menafikan, tapi kita sebut di sini, cara mereka dalam bentuk kekerasan mereka itu, ekstrim mereka itu, sehingga jatuh kepada tabdi' ataupun tadlil ataupun takfir. Itu yang sebenarnya poin. Kita nak mengelak daripada takfir, tapi mereka dah jatuh kepada mentakfir, mengkafirkan, membid'ahkan orang, menyesatkan orang, tadlil. Ya, orang yang ziarah kubur jadi sesat, orang yang buat Maulidul Rasul jadi sesat. Ya, orang yang sambut Maulidul Rasul tadi, orang yang ziarah kubur, orang yang bertahlil. Kita nak isu itu. Kita nak sebut di sini bahawa perkara-perkara khilaf, kena fahami khilafiyah, perkara yang khilaf dan juga perkara yang bid'ah ni sangat berbeza. Bid'ah memang perkara yang bid'ah, yang kita kata bid'ah dolalah, yang sesat tadi, ya, bid'ah pun ada pembahagian, ulama telah membagikan. Itu perbahasan dalam bab bid'ah pula. Tapi bid'ah dengan khilaf ni satu yang berbeza. Saya nak sebut kat sini. Kita kena faham yang tu dulu. Kalau kita ketepikan tidak ada khilaf, ambil yang bid'ah je, tang sini yang kita kata kerah tadi tu. Kerah tu mari apabila hanya tabdi', membid'ah, takfir, tadlil. Dia tak ada buka hak lain. Di situ kita nak nampak sikit perbahasannya di situ. Golongan ini. Sebab tu kita sandarkan kepada Wahabiyah, nak menggambarkan kekerasannya, ya, ke ekstrimannya. Boleh sebut ekstrimnya itu. Sehingga kan saya sebut di sinilah, makin lagi nak nampak jelas. Sehingga ada seorang daripada jawatankuasa fatwa kita, ya, menyebut bahawa ini kita sembang orang tu sendiri. Kita nak bukti ni, kita nak cakap biar bukan sumber-sumber kita terima daripada orang pertengahan. Ya, ini kita ketemu dengan orang yang sendiri, yang bertemu pengalaman orang tu sendiri. Dalam orang-orang yang tokoh ulama kita, yang para asatizah kita yang mengajar di penjara. Saya sebut ni penjara tak apa, saya tak sebut orang ni, tak apalah. Nanti kalau tuan-tuan ni, tuan-tuan jumpalah saya, ya. Tapi ni saya jumpa direct, dia sendiri sebut golongan yang banyak dalam penjara ni ialah golongan yang dikatakan yang ditahan oleh kerajaan kita, Daesh lah, IS ni. Golongan-golongan inilah yang terpalit dengan Wahabi ni.
Ya, mereka ini kumpulan-kumpulan ni lah. Kumpulan yang keras pemikiran dia. Ni dia lah. Kita nampak dah itu. Kalau dia ada pahaman ni, memang ada pahaman keras. Kalau tidak, takkan boleh nak tangkap. So, kita dapat maklumat ni pada guru yang mengajar di penjara tu sendiri. Ya. Ni direct punya sumber. Tak ada sumber berlapis-lapis. Jadi kita nak cerita kat sini, dia telah melahirkan pemikiran yang keras. Kena terimalah tuan-tuan. IS dan IS ni tak boleh. Saya sembang sendiri dengan Datuk Ayub Khan dulu sebelum jadi Ketua Polis Johor ni. Ni cerita. Semua itulah orangnya. Itulah orangnya, kumpulannya. Kumpulan-kumpulan yang menjadikan pahaman keras. Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu kumpulan Salafi Jihadi. Allah, ya Allah. Saya ni nak terkeluar juga sikit-sikit ya. Salafi Jihadi ni terdapat di negeri Perlis. Terkeluar lagi sikit ya, Polis Banteras. Salafi Jihadi ni di negeri Perlis. Nama Salafi Jihadi wujudnya di sana, kan? Itulah sikit-sikit dia keluar sikit. Kita nak cerita ekstrim ni. Ya, bila mereka nak wujudkan daulah lah, mewujudkan Allahu Akbar. Sehingga mereka nak membunuh orang-orang yang mereka anggap melawan sunnah, menentang sunnah. Ni kita kata ni, mereka faham literal. Ini kuliah yang sebelum ni. Bila faham literal, sunnah itu literal, sunnah itu hadis, sunnah itu bukan sumber daripada Nabi, bukan benda yang disandar kepada Nabi, tapi sumber sunnah itu dah hadis sendiri, matan hadis, tu masalah. Bila orang tak ikut apa yang mereka faham, sunnah itu hadis tadi, maka orang jadi kafir dan halal pula. Ini yang kita takut ni. Yang ni yang kita duk sebut pada awal tadi mukadimah. Takut bila kita mengkafir dan kita jadi ekstrim. Bila kita mengkafirkan orang, kita jadi ekstrim. Ekstrim sampai dah kita nak bunuh orang. Tu yang boleh cukup tu. Ni sebenarnya yang ni sekira dah jadi, orang kata dah sampai degree dia tu naik sikit kan. Tapi itulah cerita. Nak bendung sampai apa? Nak bendung sampai takut jadi ekstrim yang lebih ni. Tu. Sejarah perkara dah terbukti berlaku dah. Ya, dah kena tahan dah pun. Di sebab ni kita nak bahaskan. Jadi kesilapan Wahabi ni kita tengok kepada mereka, metod mereka berdakwah mengajak manusia kembali kepada masalah. Tapi mereka tak ikut yang salah. Yang sebenar salah itu ahli sunnah. Mereka ikut keras mereka. Yang khilaf mereka anggap bid'ah. Ini masalah sesat. Ya. Muhammad Abu Zuhrah menyebut dalam kitabnya beberapa kesilapan metodologi dakwah. Kesilapan di sini ada satu lagi. Kesilapan ni metodologi dakwah yang disebar oleh gerakan Wahabiyah. Antaranya kata beliau, mereka Wahabiyah tidak cukup menjadikan hanya ibadah yang mesti diikuti mengikut Islam sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tadi kita kata faham literal. Quran dengan Sunnah tadi faham Quran tu, bukan isi Quran tu. Serta pandangan Ibn Taymiyah. Tak apalah, tokoh kita ni masih ra'ingkan lagi, tak mau terjebak. Ya, kita tidaklah sampai kepada tahap, saya tak sebut sampai ni, ada juga orang sampai mengkafirkan Ibn Taymiyah pula. Tapi kita tidak, bukan itu, bukan manhaj kita, bukan method, bukan approach, bukan cara dalam ahli sunnah sebenarnya. Ya, bahkan juga menghendaki adat juga hendaklah tidak terkeluar daripada lingkaran Islam, lalu mereka mewajibkan orang lain apa yang mereka wajibkan ke atas diri mereka, ke atas diri mereka. Kerana itu mereka mengharamkan rokok, bahkan bertegah dalam pengharamannya. Okey, saya nak sebut di sini tak apa, ni contoh. Ya, contoh mengharamkan rokok, betul, cukup dari apa semua. Tapi bila kita sebut, kita tahu hukum haram rokok ni kita terima, sepakat ulama, majoriti ulama. Baik, kita cerita bab tadi, contoh yang bab rokok tadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bukan isu yang kata rokok tu ni, rokok memang kita tahu pun haram. Ya, majoriti ulama mengharamkan rokok. Tapi kerasnya tu, keras mereka sehingga sampai menjadi kafir. Ya, bahkan bertegah dalam pengharamannya sehingga golongan awam dalam kalangan mereka menganggap perokok adalah seumpama orang musyrik, sampai jadi syirik. Keras tu melampau-lampau. Kita tahu haram, tapi cara tu, metod kita
maka mereka seumpama Khawarij yang satu ketika dahulu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ingat ya, ni seumpama begitulah. Kumpulan puak-puak Wahabi ni seolah-olah macam Khawarij disebut dalam kitab dia. Dulu mengkafir orang berlaku dosa besar ni, kafir. Yang ni musyrik lagi teruk. Jadi Muhammad Abu Zuhrah seterusnya memberi kesimpulan bahawa punca kesilapan mereka adalah kerana keterlaluan dalam berpegang kepada pandangan Ibn Taymiyah, yang kita sendiri sebenarnya, saya sebut tadi, Ibn Taymiyah sendiri pun kita pun tak jangka dia sampai macam tu. Yang ada sekarang Salafi Wahabi ni keras berganda-ganda daripada Ibn Taymiyah. Satu keras, satu tak faham. Satu keras saya sebut, satu tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab yang khilaf dikatakan bid'ah. Perkara khilaf ulama kita kata bid'ah, karutlah kita. Tu kita kata tak faham. Ilmu dah cetek. Kerah campur kerah pula. Kerah tu sikap akhlak kita, buruk akhlaknya tu. Ya, Ibn Taymiyah kita tak kata ada ijtihad dia. Ni hak yang tak reti pun nak berijtihad, hak korang pengetahuan pun nak ijtihad juga. Ngaji hadis sikit dah nak ijtihad, bukan mengkafirkan orang. Ngaji hadis sikit, rasa alim sikit lebih pada orang, dah master PhD dah boleh kafirkan orang. Apa benda ni? Apa benda sebenarnya ni? Tinggi mana sangat ilmu kita? Hafal hadis tak banyak mana pun. Ya, bukan macam para imam mujtahid yang patut kita tahu. Imam mujtahid itu lebih sepatutnya kita ni nak sebut salah pun. Tu saya kata, saya dah jelaskan salah daripada awal. Istilah salah ni yang terdahulu. Kita nak kena tahu tarikh, sejarah. Imam mujtahid yang 4 tu confirm dah salah. Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijrah, Imam Malik tahun 93 Hijrah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua awal-awal, termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah sebaik-baik manusia ialah kurunku, kemudian seterusnya, kurun seterusnya. Ini kan kata kita nak sandar kepada, nak pegang salah tapi sandar kepada Ibn Taymiyah lah contoh. Ibn Taymiyah ni tahun bila tuan-tuan? Ya, tahun bila? Baru lagi dalam 500 tahun. Kalau Wahab Muhammad bin Abdul Wahab lagi lah. Ya, tahun 115 Hijrah. Sekarang 1440 berapa? 42. 1442 Hijrah. Kan? Baru berapa tahun. Ibn Taymiyah awal lagi sikit pada tu. Ya. Dalam 600 ke 700 tahun. Jauh dengan imam-imam yang 4 tadi sebut tahu. Tahun 80 Hijrah, tahun 100 lebih sikit Hijrah. Ya Allah, hak tu yang kita sandar, yang kita kerah mengaku sangat salah tu kita kata bila tak faham ni jadi bahaya ni. Bila tak faham, semangat lebih, ya, nak kafirkan orang. Ingat ya. Jadi tambahan pula mereka telah melebarkan lagi mafhum bid'ah. Tadi saya kata tabdi', membid'ahkan orang sehingga menganggap perkara yang langsung tiada hubung kaitnya dengan ibadat juga termasuk ke dalam arti kata bid'ah. Sedangkan bid'ah sebenarnya adalah perkara-perkara ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mempunyai asas dalil agama. Contohnya meletakkan kain tirai atas Raudah Asy-Syarifah. Ia tidak dikatakan oleh siapa pun bahawa ia termasuk perkara ibadat, tapi mereka melakukannya dengan maksud menghiasinya supaya kelihatan cantik pada pandangan yang melihat. Pertembungan Wahabiyah dengan Asy'ariyah, kita tengok ya. Pertembungan Wahabiyah dengan Asy'ariyah ni. Tak kira lah di Malaysia ke di mana-mana ya. Di negara-negara Islam Timur Tengah, pertembungan antara Wahabiyah yang dikatakan mewakili golongan yang mendukung mazhab salaf atau aliran salafiyah dengan beberapa individu serta kumpulan tertentu yang mendukung aliran Asy'ariyah sebagaimana berlaku. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh tokoh aliran masing-masing untuk mempertahankan ideologi mereka. Di sebelah pihak yang mewakili Wahabiyah, sudah tentulah tokoh-tokoh tersebut tertumpu pada ulama-ulama besar serta ahli-ahli akademik yang berasal daripada negara Arab Saudi yang menjadi pusat pertumbuhan aliran ini ya. Kita ingatkan daripada Najat, daripada Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri lahir di Saudi ya. Mereka terima sejak turun-temurun sebagaimana yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada kurun ke-12 Hijrah yang lalu.
Manakala di pihak yang menentang pula, maka timbul beberapa nama yang cukup terkenal dalam usaha menentang keras aliran Wahabiyah. Maka lahirlah nama-nama seumpama Muhammad Zahid Al-Kautsari yang terkenal dengan kitabnya Maqalat Al-Kautsari, Hasan Al-Maliki pengarang kitab Mudzakirat Al-Aqaid, Muhammad Alawi dan sebagainya lah. Ni semua nama-nama tokoh-tokoh dalam Asy'ariyah, ya. Jadi antara hujah golongan yang menyesatkan Wahabiyah, mereka mengatakan bahawa Wahabiyah adalah termasuk ke dalam kelompok Mujassimah. Ini kerana golongan Wahabiyah tidak menerima takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Okey, saya nak sebut sikitlah di sini ya, bila sebut golongan yang menyesatkan Wahabiyah ini, mereka mengatakan bahawa Wahabiyah adalah termasuk dalam kelompok Mujassimah yang tajsim. Ini perbahasan akidah ya. Perbahasan akidah dalam ayat-ayat mutasyabihat. Dia tak lari, habis-habis pusing balik ayat mutasyabihat. Sebab tu saya dalam perkara ini saya nak sebut di sini ya. Tapi kita jangan sandarkan. Ya. Kita dah baca pada kuliah kita sebelum ni, termasuk Said, tokoh ulama ya, Said Ramadan Al-Buti sendiri tak jumpa nak kata Ibn Taymiyah ni tajsim. Iaitu apa, berpandangan Allah ni, Tuhan ini berjasad ataupun bertempat. Okey, kita masih dalam perbahasan akademik. Tapi hak yang kemudian ni, hak yang betul-betul pahaman yang macam ni, tak apa. Ini yang kita tahu, puak-puak ni yang mentajsimkan, bukan pun sandar kepada Ibn Taymiyah dan sebagainya. Ya, sebab kita sebut tadi, awal-awal tadi, hak zaman sekarang ni ilmunya korang, dia ikut dan je, taklid buta je. Jadi perkara-perkara apapun, kita dah jelas sebelum ni, ayat mutasyabihat ni nak takwil ke, nak tafwid ke, tak takwil ke, maknanya tak takwil. Ulama yang terdahulu dan ulama yang kemudian salah ke, khalaf ke, tak ada apa-apa, benda-benda khilaf. Kerana pahaman mereka tetap benda itu, perkara itu nak menyucikan Allah. Supaya kita yang nak takwil takut ada pula orang tajsim kan Allah. Yang tak takwil begitu juga, takut juga nak bersihkan. Dia tak takwil tapi dia serah kepada Allah. Terserah, bukan kata Allah tu apa ni wajah ataupun tangan Allah. Ya, tangan pada oh, tidak mau digambarkan macam-macam mana tertentu. Serah pada Allah. Itu ayat tu serah direct. Tafwid. Jadi dua-dua perkara khilaf, tak ada masalah pun. Dua-dua faham elok. Hak yang kemudian ni duk berkelahi. Hak tuduh kawan tu kata duduklah kawan ni apa. Tu saya sebenarnya yang tu saya kurang setuju. Ya. Demi meraihkan supaya kita tidak berbalah. Ya, supaya kita tidak balah, kita letakkan, sebab tu saya sebut tadi, kita letakkan ini perkara khilaf. Bila perkara khilaf, kita selamat. Kalau kita kata bukan khilaf, kita pegang, bila bukan khilaf, kita pegang satu pandangan. Bila satu pandangan yang sebelah tu sesat, memang habis lah. Sebelah tu kafir, tak kira belah mana pun, sama je. Ya. Yang tuduh tajsim, yang tuduh takwil pula sesat. Menuduh-nuduh Allah meletakkan mentakwilkan Allah ni kepada sesuatu sama dengan sama pula dengan makhluk. Macam-macam. Dah lah dua-dua tak faham. Kaedah ini membawa kepada kesesatan menjisim atau menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Ia termasuk pegangan mereka mensabitkan sifat-sifat khabariyah seperti tangan tadi saya sebut, wajah dan istiwa Allah tanpa kaifiyah dan tashbih, tetapi sebagaimana yang layak bagi zatnya. Bagi para ulama Asy'ariyah, fahaman semua ini boleh membawa muhim kepada akidah tajsim dan menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Betul. Maknanya bagi ulama Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah yang bermazhab Asy'ariyah ni, dia boleh pergi kepada tajsim ya. Faham tajsim. Tapi itu kita kata kita nak kena clear. Betul ke tak betul?
Orang tu faham macam tu, sedangkan khilaf di antara ulama dulu dah selesai. Ni pun bahaya juga saya sebut di sini ya. Jangan tersalah sangka. Jangan salah sangka dekat situ. Takut tersilap, dia jadi satu tuduhan pula. Bagaimanapun bagi menghukum Wahabiyah sebagai kumpulan Mujassimah secara mutlak. Tengok ayat seterusnya ya. Dalam kitab ni, macam saya sebut tadi ya. Bagaimanapun bagi menghukum Wahabiyah sebagai kumpulan Mujassimah secara mutlak, tidaklah semudah itu. Para ulama Asy'ariyah sendiri sentiasa berhati-hati. Kan kita sebut ayat, kita sentiasa pegang benda yang sama, kaedah kita. Sentiasa berhati-hati dalam hukum mereka, kerana dibimbangi ia boleh menjerumus kepada fitnah, takfir dan tadlil. Ulang lagi, saya sebut ulang-ulang benda yang sama. Kita takut. Siapa yang tuduh orang kafir, tuduh dia musuh Allah, sedangkan dia tidak kafir, kafir tu mari kepada kita balik. Itu yang kita takut. Ini hadis Nabi ya, mafhumnya. Antaranya ucapan Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti ketika merekomen perihal tuduhan tajsim kata Ibn Taymiyah. Ini saya ulang lagi baca. Dan kami sangat heran bila mendapati golongan pelampau yang mengkafirkan Ibn Taymiyah rahimahullah dan mengatakan beliau adalah mujassid, orang yang berpegang pada pahaman tajsim. Dan aku telah lama mengkaji untuk mendapatkan mana-mana pemikiran atau kalimah yang ditulis oleh Ibn Taymiyah yang boleh disabitkan kepada tajsid sebagaimana yang dinakalkan oleh As-Subki atau selainnya, namun aku tidak mendapati langsung. Sebaliknya, apa yang aku dapati beliau dalam fatwanya sentiasa menyebut bahawa bagi Allah tangan sebagaimana firman-Nya, beristiwa di atas aras sebagaimana firman-Nya, baginya mata sebagaimana firman-Nya. Jadi serah yang layak bagi Allah, bukan sama dengan makhluk. Tak apa, ini masih dalam perbahasan akademik, sumber-sumber masing-masing sumber-sumber tarikh, ulama-ulama yang mahir dalam tarikh. Kita tinggalkan. Begitu juga dalam Abu Hasan Asy'ari ni. Yang puak-puak Wahabi marah ni, yang kita kata kita kumpulan Asy'ariyah ni, Abu Hasan Asy'ari sendiri dalam kitab Al-Ibanah. Maka aku dapati beliau juga antara yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah. Dan bacalah kitab Abu Hasan Al-Ibanah yang menyebutkan di dalamnya, kami beriman bahawa bagi Allah tangan sebagaimana firman-Nya, dia beristiwa di atas aras sebagaimana firman-Nya. Asy'ariyah pun sama tuan-tuan dengan Ibn Taymiyah. Tak ada. Kita duk pergi balah bab nama sekarang ni, hak yang kemudian ni, ulama tak ada betul kata ulama benda-benda khilaf, mereka sangat alim ya. Ulama tu alim, orang yang berilmu tinggi. Baik, jadi kita itu sikit kita tahu di mana kita tetap kena berpegang yang mana kita belajar dulu, iaitu wasatiyah dalam akidah. Jangan apa-apa peringatan, kesimpulan daripada pengajian kita ini pada kali ini ialah jangan kita terjebak kepada takfir, tabdi', membid'ahkan orang ataupun tadlil, menyesatkan orang ya. InsyaAllah kita mendapat petunjuk daripada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.